Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya terpaksa lewatkan sikit. Anyway, hari ini saya nak cakap lebih kurang 15 minit, 20 minit juga. Dia lebih kata ada sangkutan juga dengan perkara yang saya sebut pagi tadi. Pagi tadi berhubung dengan mendengar dan bertanya. Tapi petang ni saya cakap step ataupun langkah-langkah macam mana nak membuka minda. Ini satu pendekatan yang dipakai juga oleh coach sama ada dalam bentuk individu ataupun dalam grup. Jadi saya harap tuan-tuan yang datang ni boleh share sebab saya cakap lebih kurang try tengoklah 20 minit daripada mula saya cakap, nak serangkah yang boleh. The shortest kita presentation the better it is. Mungkinan insyaAllah jika ada soalan, soal jawab mungkin saya prolong sikit. Saya termasuk lewat jangkaan saya tadi mungkin nak hujan dan sebagainya, maka saya lambatkan. Rupanya dia memang redup, cuaca nampak redup macam nak hujan tapi tak hujan. Tak tahulah mungkin saat lagi hujan. Maka saya pun buat keputusan, teruslah saya buat patutnya 5 lebih tadi. Tapi tengok suasana tu nampak macam nak hujan tapi Alhamdulillah tak. Jadi saya continue buat juga lah sekarang. Jadi saya tolong minta lah yang mana masuk ni boleh share dan sebagainya. Jadi sebagai buat permulaan, hari ni saya nak semacam mana kita nak buka sebagai membuka minda. Apa cara yang kita boleh buat untuk buka minda yang mana kita boleh guna pakai sebagai kita layman. Guna saya ni sembang-sembang, master course sembang-sembang. Nak cakap macam mana kita di samping kita mendengar dan beberapa cara yang kita kata gaya untuk membuka minda. This is more of open. It can be a very sesuatu yang memerlukan technical knowledge juga, tetapi hari ini saya nak cakap ni sebagai sembang-sembang menyentuh perkara yang kebiasaan selalu kita lakukan bila kita nak dapat membuka minda. Dia ada banyak cara tuan-tuan, tetapi selalunya kita selalu berbincang dalam buka minda ni bersama dengan kawan-kawan ataupun kita dalam ada pasukan ataupun dalam satu team. Team ni selalunya how we go about getting more latest information dan sebagainya. Dia ada sekurang-kurangnya saya nak shortkan kepada 4 perangkat, 4 step. Okay. 4 step ni dia interrelated antara satu dengan lain. Walau bagaimanapun apa yang kita bincang selalunya bila nak buka minda tu, pertama kali kita mesti bersedia dan kita ada masa, ruang lingkup dan juga pemikiran yang tenang. Baru kita boleh buat perbincangan yang saya ingin sampaikan. Jadi dengan keadaan macam itulah baru kita rasa kadang-kadang boleh membantu seseorang tu nak cari idea. Yang pertama sekali memanglah seseorang tu dia memang dah berminat. Okay? For example macam kita menjalankan tugas. Tak kira lah tugas apa sekalipun kalau kita ni katalah saya bekerja. Jadi bagaimana saya boleh cari dengan kawan-kawan saya membuka minda. Selalunya bila kita nak cari idea tu dia memula daripada dalaman. Kalau kita nak pergi kerja seperti yang saya cakap dulu. Pertama kali tempat kita bekerja dia panggil internal workplace. Macam mana dikatakan internal workplace? Selalunya bekerja tu bermula kadang-kadang setengah bangun pagi dia dah mula bekerja. Maksud saya fikiran dia berhubung dengan pekerjaan tu memang dah dia ada di fikiran dia. So bapaknya kita ada dua. Satu internal workplace, yang kedua dia panggil external workplace. The external workplace bila kita buat kerja di tempat kerja. Tetapi kadang-kadang internal workplace berlaku sebelum kita pergi buat kerja. Tapi sekarang ni internal workplace dan dengan external workplace dah almost the same, masih di rumah. Bukankah benda tu kebiasaan? So bila kita mengetahui bahawa bila kita buat satu kita ada internal workplace, rupanya cara kita menggunakan pemikiran kita, cara kita meruangkan masa untuk tujuan tertentu. Sebab tu setengah orang yang berdisiplin, dia tak akan memikir sesuatu melainkan yang dia telah tetapkan bila dan bagaimana. Ada yang mampu begitu. Jangan setengah dia fikir 24 jam dan tak boleh tidur. Okay. Jadi bermula daripada internal workplace lah, maka seseorang tu akan ambil langkah pertama sebagai sari jalan macam mana nak buka minda di dalam menjalankan satu tugas ataupun dalam usaha mencari strategi, mencari pendekatan, especially orang yang nak buat innovation. Nak kita pergi pada innovative thinking. So selalunya innovative thinking dia mesti ada contextual, sesuatu yang dia melihat.
Because dia nak innovate sesuatu yang telah ada. Kalau kreatif, you start with something it's not there yet, right? It can be in that understanding. Jadi apa yang perlu kita buat, selalunya kita melihat seseorang cakap from their own personal perspective. Ini kita membuka minda, memberi ruang kepada orang yang cakap kepada kita, berteraskan kepada ruang lingkup pemikiran dia sendiri. So menunjuk kata, pertama sekali dia cerita sesuatu from seseorang tu punya own perspective, alright, without any other intervention, belum ada kita bagi pendapat dan sebagainya. First, that's why kita kata kita kena belajar mendengar. Jadi setengah orang dia tak mendengar, tak ada orang yang cakap, dia cakap, tak ada orang cakap, dia cakap, dan tidak berlaku interaksi, especially kalau ada dalam team. Ini selalunya orang buat ni dalam team. Kalau coaching one to one ni, kalau kita ada biasa buat, tak apa. Tapi yang saya buat ni, saya nak bawa pengalaman dan saya sharekan sikit knowledge kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau saya cakap ni, insyaAllah saya bagi percuma. Semua minta tuan-tuan betul-betul belajar meminat. Lepas tu kalau tuan-tuan betul serius nak belajar, then register dengan saya, sila. Sebelum saya ni, saya lupa, pada 7 bulan 2 ni, saya akan buat special training. 1 hari, 9.30 sampai pukul 5, 4.30 ataupun pukul 5. Tajuk dia listening and questioning. Tajuk yang pagi tadi, tapi ini 1 hari khas, fokus. Apa dia mendengar, macam mana mendengar, macam mana nak fokus mendengar. Bagi juga soalan. Apa dia soalan, apa dia inquiry system, apa dia kata inquiry thinking dan sebagainya. Diberi penerangan macam mana soalan itu wujud, macam mana soalan pertanyaan dulu, bila, bagaimana dan sebagainya. Itu dalam 1 hari khusus yang kita kena. Kalau berminat, tuan-tuan PM kat saya, insya-Allah saya akan bagi tuan-tuan kena buat keputusan cepat. Dan saya bukan nak banyak orang sangat. Saya ambil orang yang serius, orang nak meningkatkan diri sendiri tanpa paksaan. Okay? Berbalik pada tajuk kita cakap ni, apakah mind openness? Saya bagi contoh 4 langkah untuk buka minda. Ini dalam tujuan sama ada orang tu menjalan sebagai makan gaji ataupun kita sebagai usahawan. Dan selalunya kita buat mind openness ni ataupun cari 4 langkah untuk buka minda ni bila kita dalam satu pasukan ataupun kita dalam team. Kalau kita seorang usahawan, tentu kita ada team pekerja kita. Right? Masa ni kita bincang. First, we must learn to understand how to listen. Listen to understand. Jadi kita benarkan seseorang itu bercakap dengan erti kata kebebasan untuk dia bercakap daripada dia punya own perspektif. Ini maksud saya, dia orang dah tahu dah apa nak buat. Mereka dah ada matlamat dan sebagainya. Jadi saya tak mengulang lah. So why it is clear? So everyone, every individual, kalau kita ada 8 orang berhak mengeluarkan sesuatu idea from their own perspektif. Dengan berlaku di situ, maka dia kalau orang yang buat kerja, selalunya dia dah fikir dulu macam mana dia mula. Itu kata internal workplace. Dan kalau nak faham internal workplace dan external workplace, tuan-tuan please subscribe to my Facebook, my YouTube. Dalam YouTube saya dah bagi satu talk lebih kurang 40 minit. Apa yang dikatakan internal workplace, apa yang dinamakan external workplace. Selalu kita tak boleh lepas. Kadang-kadang sebelum kita pergi kerja, kita dah fikir dah pasal kerja. Dalam kereta pun kita dah fikir pasal kerja. Sebelum sampai external workplace di tempat kita bertugas. Jadi sila refer to my YouTube. Kalau tuan-tuan please subscribe so that you can tengok banyak. Lebih daripada 120, 110 jam punya talk. Lebih kurang dekat 80-90 topik yang relevan. Langkah pertama seperti yang saya kata tadi, bagi seorang tu melihat sesuatu, sama ada dia nak melihat sudut mana pun tak apa, tapi dia punya perspektif. Samakah dia nak tengok daripada dia punya self pandangan ataupun daripada organizational perspektif. Dia melihat sesuatu keseluruhan daripada sudut satu organisasi dia ataupun daripada sudut keusahawanan yang dia lalui. Itu peringkat pertama. Jadi dalam peringkat pertama ni, selalunya orang cakap dia bias ataupun berat atau skewed kepada emotional. Apa yang dia rasa? What he feels right at that time. Apa yang dia kata keperluan waktu tu. So that is the first step. Jadi yang mana tuan-tuan nanti nak faham apa pula nanti, saya rasa nanti tuan-tuan ikuti kursus detail, dia boleh tahu lah. Tapi saya bagi buka minda. Langkah pertama, of course, selalu berfikir inilah sesuatu yang menyebabkan cara kita punya berfikir. You go to your own system thinking system. Itu pertama. Alright. Okey, bagaimana kalau dah selesai tu, pergi pada langkah kedua. Okey. Saya beritahu tuan dan perempuan, hari ini saya cakap lebih kurang 15 atau 20 minit saja. Langkah kedua ialah kita perkenalkan tiap-tiap seorang tu melihat sesuatu daripada
logical, yang dia rasa logik. Jadi kita tak kira lah dia nak melihat sesuatu sama ada daripada logik ataupun dia melihat sesuatu mengikut melalui pengalaman dia dah melalui, mungkin sesuatu dia pernah buat dan sebagainya, ataupun dia dah ada idea dah dulu tapi dia nak deconstruct dia idea. Maksud dia apa yang dia fikir dulu sebagai satu penambahan bermuka minda, dia kata ada sesuatu, dia boleh lihat sesuatu yang berada pada dia ni from different perspective. Ini sesuatu yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai idea. Sama ada tuan-tuan nak buat dari segi business, dari segi multi-level marketing, dari segi direct selling, dari segi organizational dan what not, you can do it. But I tunjuk step ni adalah biasa. Dan of course step yang kedua ni setengah orang dah ada melihat sesuatu mempunyai satu sistem. Kita panggil sistem 2, iaitu dia mungkin kita katakan dia ada teknik macam mana dapat data. Setengah orang yang dia ada WhatsApp, dia ada kita kata iPhone dia kan, ataupun dia ada website dia yang mana dalam website dia boleh dapat banyak pendapat daripada peserta. Dia dengan akan bagi soalan, yang minta soalan dijawab balik. Itu merupakan feedback. Sebab tu dulu saya dah cakap dah, community is in a position to give you idea. Alright? Your client, your customer can be your partner in business. Because kalau kita ada cara macam tu, itu bila kita dah dapat melihat satu dalam peringkat ni, bahawa kita melihat sesuatu apa yang telah ada dan minta pendapat pada orang lain. Itu langkah kedua. Ataupun dalam peringkat ni jugalah dia dapat melalui observation. Bila dia cakap dengan kita tu, dia cakap sesuatu yang dia rasa apa yang dia melihat, apa observation dia. Jadi apa yang dia dapat faham daripada dia melihat. Jadi secara tak langsung dia boleh buka satu cara orang kata bermuhasabah diri, how he question himself. Dia akan bawa benda tu dalam perbincangan kita dalam grup. Langkah kedua, dan ini menunjuk kita, langkah kedua seorang melihat satu daripada logical approach yang dia selalu guna pakai. Kalau engineers, dia tahulah, statistik semua dia faham, dia selalu buat sesuatunya. Dan kadang-kadang mereka mula melihat sesuatu yang dulu mereka misfocus. Maka di sini dia orang sendiri detect apa sesuatu dia misfocus. Bapaknya dulu dia fokus ke lain, sekarang dia pun nampak. Dia boleh adjust balik, realign dia punya fokus. So realign dia punya fokus merupakan satu kejayaan bagi dia untuk mencapai sesuatu tanpa dia sedari bahawa dengan buat yang demikian, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, dia dah berjaya. Bila dia berjaya macam tu, dia akan pergi peringkat ketiga. Peringkat ketiga, kalau kita duduk dalam ramai yang grup ni, ingat ulang balik, peringkat pertama, seseorang cakap satu from dia punya own perspektif, idea dan sebagainya. Dan peringkat kedua, dia melihat daripada logical thinking yang dia buat. Yang kedua, dia melihat sesuatu daripada information, maklumat dia dapat sama ada daripada data gathering, daripada feedback yang terima, daripada questionnaire yang dia buat, ataupun kadang-kadang bila dia bincang dengan kawan-kawan dia sebagainya, dia melihat balik apa yang dia lakukan merupakan sesuatu tambahan perlu lakukan, ataupun dia sendiri argue apa idea dia tu. Peringkat kedua, dia argue sendiri idea dia. Tu menunjuk kata orang yang nak buat ni semua mesti matang dalam pemikiran. Matang pemikiran. Sebab tu bila dia melihat dulu, dia melihat dulu saya fokus lain, sebenarnya kena fokus ke sini. Sekarang ni semua bisnes menggunakan algoritma. Alright, even obat financial pun mesin robot buat pada dia. Walaupun decision making made by the human. Itu human tetap menggunakan juga. Jadi masa di sinilah, di peringkat kedua ni, baru dia main penerimaan. Saya miss sekian. Jadi bila orang dah puas, dia bercakap pendapat hadiah masing-masing, bila pergi peringkat kedua lagi memperkukuhkan lagi, maka di situ perlunya ada good listening skill. Berkemampuan mendengar apa yang dikatakan, so tiap-tiap satu yang tersumbangkan memberi satu penambahan ilmu kepada kita sendiri dan juga kepada kawan-kawan kita yang ada dalam grup kita buat discussion. Dari sini baru kita pergi melihat apa yang dulu kita fikir, apa yang itu kita nampak, sekarang kita nampak, benda ni dulu kita tak nampak. Absent. Absent tu rupanya mustahak, tuan-tuan. Satu kata kita absent, tidak kehadiran waktu tu. Mungkin dulu kita tak nampak, kita nampak sebab kepompong ataupun benda yang menutup pemikiran kita telah terangkat. Maka tidak berlaku blind spot. Maka you see the same thing. Nampak benda tu at different level lah. Because kalau dulu nampak hanya sekadar sebatu.
Sekarang with the new technology nampak ada 10 batu. So you can see more far, lebih jauh lagi menyebab sesuatu maklumat terkini boleh you ambil kira sebagai penambahan kepada you mencari jalan nak mengungkap minda, buat sesuatu yang terbaik. Itu yang kedua. Kita pergi yang ketiga, yang mana kita minta pula. Yang ni kita buat permintaan pada member dalam kita duk buat bincang tu, dia panggil cuba bincang balik tuan-tuan dan puan-puan, melihat balik daripada sudut pandangan yang tuan-tuan melihat tadi. You ada macam orang kata internal dialog. Kita minta, cuba you fikir sendiri apa yang cakap tadi dan apa yang kita cakap tadi, apa benda lain yang perlu kita buat. Apa yang berlaku ialah kita tend to put something like a system. A system mana memberi keuntungan kepada semua pihak di situ. Semua berasa, oh Alhamdulillah, I berasa I get involved in this discussion. Oh, I feel good. Because strategic planning dibuat ni bukan seorang. Kalau setengah orang, buat ramai. Maka tiap-tiap seorang rasa, oh, I also get involved in ni. Bila kita sama-sama get involved, maka kita kurang komplain bila siap. Sekarang ni, bila orang tu tak boleh buat dia punya opinion, dia komplain bila dia luar. Itu kita tak mau. Jadi, kita peringkat ketiga ni lah. Kita minta tiap-tiap seorang tengok balik apa yang ditadangkan. Kita buat macam kita self-examination. Kita exam balik. Kita tengok balik apa kita buat tadi. Apa yang kita sebut tadi. Mungkin apa yang sebut Mr. A tadi, oh, membantu kita melihat Mr. C tak nampak tadi. Mungkin apa yang sampai kepada Mr. C memberi tambahan pada A dengan B tadi melihat satu ekstra. Dia tak tahu. Dan di peringkat ketiga ni juga selalunya dia berfikir at that moment in real time. Bukan tengok esok lusa, sekarang. Bila dia tengok mari sekarang ni mungkin sesuatu dia akan self discovery. Dalam coaching biasalah self discovery dengan menggunakan good inquiry question, inquiry system yang cukup ataupun inquiry reflection dan sebagainya menyebabkan orang tu muhasabah diri dia sendiri. Jadi dalam peringkat ketiga ni juga kita boleh mendengar bagaimana dia orang interpret balik maksud yang dia cakap tadi atau sebelumnya. Sebab tu dalam coaching kita kata dia melibatkan meaning making. Bila kita bincang dengan orang tu, kita mendengar seseorang bercakap sesuatu daripada sudut orang bercakap tu apa yang dimaksudkannya. What you mean. Itu yang kita meaning making. Dan bila mereka boleh interpret meaning dan kita tengok macam mana perasaan dia dengan idea yang dia bagi interpretation daripada hasil perbincangan kita sini, baru dia melihat satu, oh rupanya saya bercakap ikut keperluan saya. Tapi bila kita bincang ramai-ramai, baru saya nampak, oi, apa yang sampaikan tuan-tuan dan perempuan boleh juga membantu keinginan saya dan samping itu memberi sesuatu kekuatan, menambah lagi pendapat pada semua orang. Dapat satu idea. Itu mind of pedas yang cakap ni 4 langkah kepada pembuka minda. Saya buat ni dalam sembang-sembang nak ringan tuan-tuan, tak ringan. Nak ringankan. Jadi kita dah pergi ketiga. Satu, kita pergi tiap-tiap seorang menyebut satu dia punya pandangan dia dalam bentuk pemikiran dia dan internal workplace. Yang kedua, kita minta dia melihat satu pendekatan logik yang dia pakai ataupun dia melihat satu yang mana dia cakap dulu sekarang mula pun dia nampak. Dan yang ketiga, dia melihat sesuatu yang dia rasa dia mesti tukar balik makna yang dia pakai dulu dengan makna sekarang dah berubah. Sebab environment dah berubah, permintaan dah berubah, demographic information dah berubah, data dah berubah, maka meaning making dia pakai dulu tak relevan dengan dia buat. Sebab tu kalau orang buat bisnes, certain part of dia punya business model dia kena renew. Dia kena buat business model yang baru. Mungkin bukan kesudahan business model, mungkin dia punya apa kita kata expenditure revenue expenditure model dia kena ubah. Dia tengok mungkin dia punya marketing model kena ubah. Ataupun setengah orang dia kena ubah dia punya revenue model ataupun dia punya profit model. Dia kena ubah. Itu maka di situlah memberi satu rangsangan pemikiran untuk berfikir lebih dalam. Okay. Now kita pergi ke 4, the last part of kita punya cakap 4 langkah iaitu tiap-tiap seorang tu akan melihat sesuatu balik konsep atau maklumat dia bagi keseluruhannya daripada segi self reflection. Sama-sama melihat balik. The last part, itu langkah keempat. Kita kata langkah keempat ni seorang melihat satu holistic, buat suruh sendiri self-reflective. Apa yang kita buat tadi, dan at the same time kita boleh kritik apa yang kita buat sendiri dengan kita kata kita terbuka. Walau bagaimanapun, kita tak lari daripada core yang kita nak capai.
apa yang kita nak buat. Sama kita capai marketing, sale, cash flow dan sebagainya. Daripada situ maka berlaku dua sekali. Internal dialog kita ataupun pemikiran ditanya setengah orang tu menyebabkan orang yang melihat tu boleh sama-sama memahami. Sebab tu orang yang jadi facilitator. Kalau kita jadi facilitator, dia mestilah punya ilmu ni. Dia mestilah kebolehan untuk mendengar dan membantu sama-sama. Jadi peringkat keempat merupakan satu rumusan. Ataupun kita katakan tiap-tiap seorang melihat balik apa yang kita buat daripada sudut 3 langkah tadi, maka dia boleh kita menyelaras balik langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga di dalam langkah keempat. Jika langkah keempat, dia akan revisit balik. The 3 step. Okey. Saya ingat saya dah cakap dah 20 minit tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada apa soalan, saya silakan tuan-tuan dan puan-puan tanya. Kalau tuan-tuan rasa apa saya cakap ni memang berfaedah dan bagus, minta tuan-tuan share lah this. Ataupun saya akan masuk dalam YouTube. Please subscribe my YouTube, Syakir Mustafa, Master Coach, dan like dan komen. Dalam YouTube, mungkin tuan-tuan mendapat pendedahan lagi ramai, lagi banyak. Okay? Dan dalam Facebook pun tuan-tuan boleh dapat. Jadi perempuan akan dapat 2 perspektif. Yang ketiga, saya ingin maklumkan, pada 7 hari bulan 2 ni, saya dapat course 1 day. Start pada 9.30 pagi sampai 4.30 petang. Iaitu berhubung dengan listening dan questioning. Ataupun mendengar dan bertanya. Dan benda ni ialah merupakan core. Benda yang sebut sini adalah setengah daripada elemen-elemen yang saya sebut pada tengah hari tadi. Iaitu berhubung dengan mendengar dan bertanya. Dan petang ni 4 langkah membuka minda. Okey, sesi-sesi yang saya buat ni tuan-tuan dan puan, dia merupakan ikutan. Ini merupakan siri yang kedua daripada tengah hari tadi. Kalau tuan-tuan miss tengah hari tadi, sila masuk ke Facebook saya ataupun pergi kepada YouTube saya. Lihat iaitu macam mana mendengar dan macam mana bertanya dalam bentuk 20 minit. So sekarang ni dah 20 minit. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang berminat. Jadi tuan-tuan berminat nak ikuti kursus saya, sila register. Because saya bagi ni, saya tak berkelok pun iklan. Sebab kita ada orang yang berminat. Jadi saya maklum di sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan hadir hari ini, maka berpeluang mengikuti kursus ni. Jadi kita dapat bersama-sama bermuhasabah diri sendiri. Dan kedua, macam mana kita work as a team. Muafakat. Yang ketiga, apakah soalan bermula, bagaimana mendengar, di mana nak fokus mendengar dan sebagainya. Hari ini merupakan sekarang ni ialah memperincikan apa yang saya sebut tengah hari tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, 7 hari bulan 2 ni. Alright. Tapi tuan-tuan kena buat decision selewat-lewatnya 6 hari bulan. Right? Nak masuk, tak masuk. Lepas tu saya akan terhadkan kepada orang yang betul-betul berminat. Jangan lupa tuan-tuan, share this talk kepada ramai kawan-kawan kita. Please subscribe my YouTube. Because benda ni saya bagi free of charge. Dan saya cakap tuan-tuan ni sesuatu yang solid for 20 minit untuk tuan-tuan berfikir. InsyaAllah mudah-mudahan saya cakap ni memberi faedah. Dan memberi kebaikan kepada diri kita, diri saya, keluarga kita masing-masing. Boleh meningkat lagi perniagaan, boleh bagi some idea. Because at this moment, semua orang pun nak cari idea. Jadi saya ingatan ni, saya bagi cara ni mudah-mudahan boleh meningkatkan sebagai mind opener. Inilah 4 langkah mencari jalan macam mana nak buka pemikiran ataupun mind opener. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, saya akan buat lagi besok pada pukul 12. Ataupun dan juga pada hari Ahad saya buat pada pukul 3 tengah hari. Tapi besok saya buat pada pukul 12. Dan juga pada pukul 5.30. Kalau line clear saya buat. Kalau yang tak clear saya akan lanjut lambat sikit. Jadi saya mohon maaf kalau selepas cakap dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak penjelasan, please tulis di wall. Please share to your friend now. Alright, the more you share the better. Because more ideas I will bring up to you. The more I get the feedback, sama-sama kita dapat belajar antara satu dan lain. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir hari ini. Syabas. Mudah-mudahan kita berdoa tuan-tuan berjaya. Takat ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.